أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا zile yo alergial mile محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Ayah, ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa untuk yang pertamanya, bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita umur yang panjang untuk bersama-sama kita dapat terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita juga menanamkan sedalam syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang dan juga ruang kepada kita dengan dihimpunkan kita bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, bagi bersama-sama kita menterjemahkan nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga begitu untuk menterjemahkan nikmat masa lapang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, untuk bersama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, untuk bersama-sama kita menambahkan ilmu kita, untuk kita bersama-sama menambahkan makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun perkara dunia ini yang bertambah semakin baik melainkan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Jikalau kita semakin bertambah banyak makan, pagi, petang, siang, malam makan, semakin bertambah penyakit. Semakin kita banyak tidur, di rumah tidur, di kelas tidur, di pejabat tidur, mengaji pun tidur. Semakin banyak tidur, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah sifat malas. Begitu juga kalau kita semakin bertambah jawatan kita, akan semakin bertambah bebanan kita, tanggungjawab kita. Pokoknya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara dunia ini semakin kita bertambah banyak semakin membebankan kita, melainkan dengan ilmu. Ilmu semakin kita bertambah, semakin kita menemui kejayaan dalam kehidupan kita. Semakin kita bertambah ilmu, semakin kita banyak menemui kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk aku ni ilmu pengetahuan. Dan menunjukkan apa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu semakin bertambah menjadikan diri kita ni bahagia dunia dan juga akhirat. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diingatkan juga kita menuntut ilmu ni bukan kita nak jadi alim ulama. Kita menuntut ilmu ini bukanlah kita nak jadi tok guru, maha guru, bukan kita nak jadi ustaz. Kita menuntut ilmu agama ini itu adalah dengan tujuan paling kurang untuk bersama-sama kita dapat bermuhasabah diri, bersama-sama kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu ini, mudah-mudahan sebelum ini kita kurang mai solat berjemaah. Jadi dengan berada dengan majlis ilmu ni, kita rajin mai solat berjemaah. Kalau sebelum ini kita kurang melakukan amalan-amalan yang sunat, jadi dengan menuntut ilmu ni, mudah-mudahan kita rajin bertambah amalan-amalan sunat kita. Dan benarlah seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi baik,
yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faham agama. Allah Subhanahu wa taala akan lorongkan dia untuk datang ke majlis ilmu. Itu nak menunjukkan bahawa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sementara menunggu masa waktu Isyak, pada malam ni saya menggantikan Ustaz Azam tak dapat hadir pada malam ni. Jadi insya-Allah pada malam ni kita seperti biasa kuliah ganti ni biasanya saya buat hadis ataupun kitab fiqh. Jadi pada malam ni tuan-tuan kita tengok sedikitlah beberapa pesanan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita bicarakan di dalam kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh sahibul fadilah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala anhu. Baik, di antara hadis yang kita akan bicarakan pada malam ni yang kita sembang-sembang sedikit nak ambil manfaat daripada hadis Nabi. Di antara tajuk yang diletakkan oleh muallif pada malam ini iaitu adalah berkasih sayang terhadap binatang. Ya, itu tajuk yang diletakkan oleh muallif. Baik, kita tengok kepada matan hadis, seterusnya kita tengok kepada keterangan hadis. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah. Hadis rawahu Muslim. Saya ulang balik hadis ni. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah. Hadis rawahu Muslim. Baik, hadis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebahagian daripada adab. Hadis yang kita bicarakan ni muallif Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dia meletakkan hadis ini sebahagian daripada adab-adab yang kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, benda ni kita kena jaga. Apabila kita hidup secara berjamaah, apabila kita hidup dengan manusia yang lain. Jadi di situ ada beberapa adab yang kita kena jaga yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Baik, kita tengok kepada erti hadis tadi. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Hadis yang kita bicarakan pada malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala iaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Ulama mengkategorikan sahabat ini sebagai sirarus sahabah, iaitu adalah sahabat yang kecil. Jadi bila dengar nama sahabat ni tuan-tuan, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredai kedua-duanya kerana dia perawi hadis dan juga pak dia Aus bin Sabit yang merupakan juga sahabat Nabi SAW. Jadi hadis yang kita bicara pada malam ni tuan-tuan, mereka ni anak beranak. Ya, anak dan juga ayah dia ni merupakan sahabat Nabi SAW. Ya, cuma anak dia ni lewat sedikit Islam. Ya, Shaddad perawi hadis ni. Ayah dia iaitu adalah Aus bin Sabit merupakan sahabat Nabi SAW yang Islam dan terlibat dalam perjanjian Aqabah yang kedua sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan ayah dia Aus bin Sabit ini dia meninggal dalam peperangan Uhud. Itu kita ngaji sirah lah. Dalam peperangan Uhud ayah dia meninggal syahid dalam peperangan Uhud. Cuma pada malam ni perawi ini adalah diriwayatkan oleh anak dia iaitu adalah Shaddad, merupakan sahabat Nabi SAW daripada kalangan Ansar, orang Madinah. Ya, daripada kalangan Ansar dan juga dia adalah orang Madinah. Dan kata ulama hadis, Shaddad ini termasuk daripada salah satu daripada 3 orang sahabat Nabi SAW
daripada kalangan Ansar ini yang merupakan orang yang memilih jalan zuhud di dalam kehidupan mereka. Ya. Syaddad ini merupakan salah seorang daripada 3 orang sahabat Ansar, ya, iaitu adalah mereka ini memilih jalan zuhud di dalam kehidupan mereka. Faham tak tuan-tuan maksud jalan zuhud ni apa dia? Maksud jalan zuhud ni mereka boleh bermewah tapi mereka tak suka bermewah. Ya, mereka boleh hidup bermewah, boleh ada jawatan tapi mereka tolak jawatan. Mereka lebih suka hidup dalam keadaan zuhud. Siapa 3 orang sahabat tersebut? Yang pertama iaitu adalah Abu Darda. Yang kedua iaitu adalah Umair bin Sa'id. Dan yang ketiganya iaitu adalah perawi hadis kita pada malam ini iaitu adalah Syaddad. Syaddad ni dia termasuk sahabat Nabi SAW disebut zuhud ni ataupun ahli sufi lah. Ya, ahli sufi atau bahasa mudah kita faham ni yang join tabligh tu lah. Join tabligh tu. Yang tak suka hidup bermewah tu. Ya, maksudnya mereka ni bukan mereka tolak dunia, tetapi mereka tidak memilih dunia. Bukan tolak dunia. Kahwin juga. Ya, ada anak juga. Rumah ada juga. Tapi lebih suka dalam keadaan yang hidup dalam keadaan bersederhana. Termasuklah perawi hadis kita pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adalah Syaddad bin Aus. Dan Syaddad ini seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ni tuan-tuan kita tengok sedikit sahabat Nabi ni sebelum kita tengok kepada hadis Nabi ni tuan-tuan. Kerana sahabat Nabi SAW ini dia menyampaikan hadis Nabi SAW sehingga kita boleh mengenali sunnah Nabi. Ya, sehingga kita dapat melihat bagaimana kriteria dan juga perwatakan Nabi. Dengan apa dia tuan-tuan? Dengan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Jadi adabnya kita kenal sedikitlah siapa yang duk sampaikan hadis tersebut. Tidak lain tidak bukan sahabat Nabi SAW. Dan Syaddad ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dia ni tak banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, hanya sekadar dalam lingkungan 50 buah hadis sahaja yang diriwayatkan oleh perawi hadis kita ni, Syaddad bin Aus, tak banyak. Dan beliau ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meninggal pada tahun yang ke-58 Hijrah dan ketika itu beliau berumur 75 tahun. Dan sehingga hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hari ini perawi hadis kita ni, sahabat Nabi ni, Syaddad bin Aus ni, makam dia masih lagi kekal sehingga hari ini. Dan makam dia, jenazah dia ditanamkan di Jerusalem, di Palestin. Masih lagi ada lagi makam dia hari ini. Siapa yang berkesempatan pergi ziarah Palestin, dia akan berhadapan ataupun mereka akan ziarahkan juga ni sahabat Nabi SAW, iaitu adalah Syaddad bin Aus yang merupakan perawi hadis yang kita bicarakan pada malam ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Syaddad? Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kamu untuk melakukan kebaikan atas segala urusan. Maka apabila kamu membunuh musuh, maka hendaklah kamu bunuh dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang paling terbaik. Dan hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan mata pisaunya, maka dengan itu dia telah merehatkan binatang sembelihannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulang balik erti hadis ni. Daripada Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kamu, kepada siapa dia? Kepada kita, orang Islam, telah perintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan atas segala urusan yang kita buat. Maka apabila kamu membunuh musuh, kata Nabi SAW, maka bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Dan hendaklah seseorang di antara kamu, kata Nabi SAW, menajamkan mata pisaunya.
maka dengan itu dia telah merehatkan binatang sembelihannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh faham kot erti hadis ini. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada hadis ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh ambil beberapa pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu-satu. Akut sempat. Kita tengok pengajaran yang pertama tuan-tuan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan pada malam ini, pengajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita jaga hubungan dengan makhluk. Jaga hubungan dengan makhluk. Bukan semata-mata dalam hidup ni kita perlu jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama jaga juga hubungan kita dengan makhluk. Siapa makhluk? Manusia, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain. Ini juga perintah agama, tuan-tuan. Perintah agama kepada kita jaga hubungan kita ni dengan makhluk. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni dia berbentuk berkembar. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah perintah Allah dan juga taatlah perintah Nabi. Taat perintah Allah tu jaga hubungan dengan Tuhan. Taat pada Nabi itu iaitu adalah jaga hubungan dengan makhluk. Begitu juga dengan ayat yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah, dirikanlah solat. Dirikan solat tu jaga hubungan dengan Allah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, itu jaga hubungan dengan makhluk. Banyak ayat-ayat lain lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ni jaga hubungan dengan Allah dan juga jaga hubungan dengan makhluk. Ataupun mudah faham lagi tuan-tuan, bermaksud seorang yang baik iman dia, iaitu adalah mereka yang jaga kedua-dua hubungan ni, hubungan dengan Allah dan juga dengan makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jaga hubungan dengan makhluk. Dan tidak sempurna iman seseorang ataupun seseorang itu tak dikira baik apabila dia tidak menjaga salah satu daripada hubungan ni. Kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebahagian daripada kita ni, bukan kita lah, orang lain. Ada sebahagian manusia ni tuan-tuan, dia kadang-kadang dia jaga hubungan dengan Tuhan je. Tapi dengan makhluk dia tak jaga. Ni jenis macam ni pun ada juga tuan-tuan. Dia dengan Tuhan je. Dengan makhluk, dengan jiran dia ke, dengan kawan dia ke, dengan binatang langsung dia tak jaga. Ada juga jenis macam ni. Dengan Tuhan dia cukup jaga. Orang panggil kenduri pun tak pergi. Tuan-tuan. Tapi solat berjemaah rajin mai. Tapi orang panggil kenduri tak pergi. Jiran sebelah buat majlis pun tak datang. Jiran mati pun tak pergi solat. Ada perangai macam ni tuan-tuan. Ini hubungan dengan manusia langsung dia tak jaga. Tapi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Jenis macam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah seorang mukmin yang baik. Dan ada juga orang yang dia jaga hubungan dengan manusia, tetapi dia tak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi teruk. Dengan kawan cukup baik. Tiap-tiap hari belanja makan. Dengan kawan cukup baik. Tapi solat rasa rajin dia nak buat. Rasa tak rajin dia tinggal. Ini pun ada juga. Hubungan dengan Tuhan dia tak jaga, tapi hubungan dengan makhluk dia jaga. Dan ada juga di kalangan manusia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua hubungan terus dia tak jaga. Ini teruk tu gua. Dengan manusia, hubungan dengan manusia dia tak jaga, hubungan dengan Tuhan pun dia tak jaga. Ini yang paling teruk. Cuma pengajaran di dalam hadis yang kita nak ambil pada malam ni, ayah, ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan kepada kita
hendaklah kita ni jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu juga hendaklah kita jaga hubungan dengan makhluk. Bermaksud dengan makhluk ni kita kena ada. Bermaksud dengan makhluk ni kita kena bergaul. Dan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, bagi tahu kepada kita siapa mukmin yang sejati itu. Siapa mukmin yang baik itu? Ya? Adakah mukmin yang baik itu pakai serban? Ya? Ataupun mukmin yang baik itu pakai jubah yang labuh? Ataupun mukmin yang baik itu dahi hitam? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan di dalam sebuah hadis, tuan-tuan, siapa mukmin yang baik itu? Kata Nabi SAW, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yusbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala adahum. Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang mana mereka ni hidup dengan manusia yang lain. Dia bercampur gaul dengan manusia. Berkawan, maksudnya hidup berkawan lah. Ya? Hidup ni berkawan, bermasyarakat, berpersatuan. Ya? Kita ni berpersatuan, masuk persatuan. Ya? Itu adalah perintah agama kepada kita. Ya? Masuklah mana-mana persatuan, organisasi, joinlah mana-mana jemaah. Masuk. Maksudnya pada hidup bergaul dengan manusia. Dan kata Nabi SAW, dan mereka ini, mukmin yang baik ini bukan sahaja mereka bergaul, hidup dengan manusia, bahkan mereka ini sabar dengan perangai mereka. Kata Nabi, khairun, mereka ni adalah mukmin yang baik daripada orang Islam, orang mukmin yang mana langsung tak bergaul dengan manusia, langsung tak duduk dengan orang, berpersatuan pun tak nak. Masuk kelab pun tak nak. Apa lagi? Solat jemaah pun tak nak. Main mengaji pun tak nak, duduk seorang-seorang kat bilik hostel tu, bagi contoh. Langsung tak nak bergaul. Ada juga orang macam ni, tuan-tuan. Ya, ada juga orang macam ni. Kata Nabi SAW, mereka jenis macam ni, tak nak bergaul dengan manusia ni, bukanlah mukmin yang baik. Wala yasbiru ala azahum, dan juga tidak dapat menahan karenah dan juga perangai manusia-manusia yang berada di sekitar mereka. Pokoknya apa dia? Pokoknya kata Nabi SAW, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang hidup dengan manusia yang lain. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan menjaga hubungan dengan makhluk. Ini pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW yang kita bicarakan pada malam ini. Apa dia? Yang pertama, perintah Nabi tadi kita baca supaya fa ahsinul qitlah, iaitu supaya bila nak membunuh, bunuh dengan baik. Maksudnya jaga hubungan dengan binatang. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan makhluk. Baik, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Di dalam hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran yang kedua, kata Nabi SAW, fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Di antara makhluk yang hidup bersama dengan kita ni iaitu adalah binatang. Semut, apa lagi, kumbang, rama-rama, cicak. Ni semua binatang-binatang ni, mereka ni pun makhluk Tuhan juga. Mereka pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perintah Nabi supaya kita pun berlaku baik. Kalau nak bunuh dengan cara yang baik, yang kita sebutkan tadi. Jaga hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan boleh di sini, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kita nak membunuh dengan baik, bermaksud tak boleh seksa. Binatang ni kita tak boleh seksa. Kerana apa dia? Kerana kalau kita melihat pada zaman Nabi SAW, orang Arab jahiliah ni sebelum kedatangan Nabi, mereka menjadikan binatang-binatang ni sebagai permainan. Untuk apa dia? Untuk mereka seksa binatang. Di antara salah satu mereka menyeksa binatang ni apa dia, tuan-tuan? Iaitu adalah mereka menjadikan ayam, tahu ayam?
Ayam ni, mereka ambil ayam ni, mereka ikat ni di pokok, kemudian mereka panah. Sampai mati ayam tu, sampai terseksa ayam tu. Sebab apa? Dia jadikan sebagai mainan. Ni Arab-Arab jahiliah tuan-tuan. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang cukup tercela di sisi agama. Menyeksa binatang. Ya? Menyeksa binatang. Ni Arab jahiliah. Kemudian Nabi SAW menegur perbuatan tersebut. Ya? Supaya apa dia? Kita juga berlaku ihsan kepada binatang. Dan juga kita juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pun, kita pun pernah jugalah membunuh binatang, menyeksa binatang pun pernah. Rasanya zaman-zaman jahiliah kita dulu tuan-tuan, waktu kita kecil-kecil, ingat tak tuan-tuan? Kita pun rajin juga duduk menyeksa binatang ni tuan-tuan. Harap-harap bertaubatlah sekarang ni tuan-tuan. Kalau saya lah tuan-tuan, teringatlah waktu kecil-kecil dulu tuan-tuan. Waktu zaman jahiliah lah, sekarang dah bertaubat dah tuan-tuan. Waktu zaman-zaman jahiliah kadang-kadang ni binatang ni pun kadang-kadang kita buat mainan. Di antara zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman 90-an, waktu kecil-kecil dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu binatang, ni budak-budak zaman kecil dulu. Satu binatang ni yang kutu-kutu pasir tu, kutu pasir. Kutu pasir ni ataupun kami panggil dulu anak cikgu. Bukan anak cikgu jiran kita ni. Kutu pasir tu panggil anak cikgu, kumpul sampai satu penuh, sampai satu botol tu. Penuh. Satu botol ni kita letak air dalam tu. Sampai lemah kawan tu mati tuan-tuan. Mainan kecil-kecil dulu. Termasuklah semut juga tuan-tuan. Semut simpan dalam kotak mancis tuan-tuan. Cabut dia punya pada sungut dia, fight dengan kawan kita sampai mati kawan tuan-tuan. Dan juga saya yakin tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, setiap kita ni ada pengalaman masing-masing lah. Seksa binatang ni ada juga. Zaman-zaman kecil-kecil dulu rajin juga buat tuan-tuan. Dan juga ini juga waktu kecil tu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunlah dosa kita. Arab jahiliah ni, mereka ni orang sampai mereka dah dewasa pun mereka masih lagi menyeksa binatang. Dan ini adalah perbuatan yang cukup-cukup dilarang di dalam agama. Bukan kata kena buat baik kepada manusia, bahkan kena juga kita berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi iaitu adalah binatang. Namun di situ tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa jenis binatang. Ni kita masuk fiqh sedikit. Ada beberapa jenis binatang yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang kita boleh bunuh tanpa niat. Maksud tanpa niat tu apa dia? Maksudnya kita boleh bunuh tapi tak boleh seksa lah. Kita nampak binatang ni kita boleh terus bunuh. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan juga saya sebutkan secara ringkas pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ada 5 jenis binatang yang dilarang kepada kita ni untuk bunuh. Dan ada 5 jenis binatang yang dibolehkan kepada kita untuk bunuh ataupun harus kita bunuh binatang tersebut walaupun tanpa sebab. Ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik, kita tengok apa haiwan yang dilarang. Yang haiwan ni dilarang. Ada 5 jenis haiwan yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang kita tak boleh nak bunuh. Ada 5 jenis binatang yang kita tak boleh nak bunuh sesuka hati. Kalau kita bunuh sesuka hati, hukum dia berdosa. Apa binatang tersebut? Yang pertama iaitu adalah an-namlu. Iaitu adalah semut. Semut tuan-tuan. Semut sehingga di dalam Al-Quran dijadikan nama surah An-Namlu. Semut. Yang biasa kita duduk bunuh tu tuan-tuan, yang dirahmati Allah SWT. Sambil dengar kuliah tu tuan-tuan, nampak semut lalu kat lantai, kita duduk tonyok dia. Sampai mati kawan tu tuan-tuan. Semut ni kita tak boleh bunuh sesuka hati. Sebab memang ada hadis yang mana Rasulullah SAW melarang kita sesuka hati untuk membunuh semut. Dengan alasan apa dia? Dengan alasan kerana semut ini merupakan sebahagian daripada tentera Islam pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ataupun kita sebut ni dia ahli jemaah lah. Ahli jemaah. Maksudnya mereka dulu ada jasa dalam mengembangkan Islam pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi disebabkan menghargai pengorbanan jasa nenek moyang mereka ni, sampai sekarang kita tak boleh sesuka hati membunuh semut. Itu yang pertama. Jenis binatang yang pertama iaitu adalah semut an-namlu. Yang kedua iaitu adalah an-nahlu. An-nahlu.
Ini pun ada juga nama satu surah di dalam Al-Quran. Iaitu apa dia? Iaitu adalah lebah. Lebah pun kita tak boleh bunuh. Kerana di dalam hadis kata Nabi SAW, lebah ini dalam kehidupan manusia dia lebih banyak memberikan manfaat daripada mudarat. Dan manusia ni banyak ambil manfaat daripada lebah. Ya? Daripada lebah. Madu dia, ya? Dan juga dia punya debunga-debunga yang dihinggap pada bunga. Banyak manfaat dia kepada kehidupan manusia. Ini dua. Dan yang ketiganya, iaitu apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jenis binatang yang ketiga iaitu adalah difda' bahasa Arab. Ya? Bahasa Melayu katak. Katak. Yang rajin kita pergi mengai tuan-tuan, mancing. Ya? Waktu kita pergi mancing tu, selalunya katak lah yang paling sedap kali umpan lah. Ya? Katak ni tuan-tuan, ulama sebut haram kita jadikan sebab, bukan ni maksudnya apa dia? Tak boleh kita bunuh. Ya? Haram dijadikan sebagai umpan, tak boleh sebab ada hadis yang keras yang Rasulullah SAW melarang menggunakan katak ini untuk datang seorang. Ni hadis ni adalah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi. Dia ni tabib, ya, jenis kerja buat ubat-ubat ni. Sehingga dia jumpa Nabi SAW, dia mengatakan kepada Nabi, boleh tak aku jadikan katak ini sebahagian daripada ubat-ubatan, tujuan perubatan. Dan Nabi SAW melarang sahabat tadi, tidak membenarkan kepada sahabat tadi untuk membunuh katak walaupun dengan tujuan untuk berbuat. Hadis ni hadis sahih. Ya, tak boleh menggunakan katak, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, katak ini sebahagian daripada haiwan yang diharamkan kepada kita ni bunuh, tak boleh. Ini katak. Kalau tak sengaja tu tak mengapalah tuan-tuan. Maksudnya sengaja bunuh. Balik-balik kuliah terlanggar katak tengah jalan, mati katak tu. Itu tak sengaja tak mengapa tuan-tuan. Ini katanya sengaja bunuh tu tak boleh, hukum dah haram. Baik, itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adalah burung hudhud. Ini burung hudhud berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Secara ringkas itu yang keempat. Dan yang kelimanya iaitu apa dia tuan-tuan? Iaitu adalah labah-labah al-ankabut. Ini binatang yang kelima. Itu kelima-lima jenis binatang yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang tak boleh kita bunuh tanpa sebab, tak boleh. Baik, itu yang dilarang bunuh. Dan ada juga sebahagian haiwan yang disunatkan kepada kita ni untuk bunuh. Boleh untuk kita bunuh. Ada 5 juga. Yang pertama apa dia? Yang pertama iaitu adalah ular. Ya, ular. Ular ni adalah sebahagian daripada haiwan yang diharuskan, dibolehkan di dalam agama kita ni untuk bunuh. Itu yang pertama. Dan yang keduanya iaitu adalah kalajengking. Kalajengking pun termasuk daripada haiwan yang diharuskan kepada kita ni untuk bunuh. Dan yang ketiganya iaitu adalah tikus. Tikus. Tikus yang banyak kat rumah tu boleh bunuh. Boleh, harus boleh. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, iaitu adalah anjing gila. Anjing yang ada penyakit gila ni. Anjing gila. Ataupun dalam istilah, selalunya dalam istilah veteriner ni disebutkan anjing ni dia ada penyakit rabies. Penyakit rabies. Anjing yang dia suka gigit orang ni. Tanpa sebab budak-budak pun dia gigit, tuan dia pun dia gigit. Dia ada penyakit ni. Jenis anjing yang berpenyakit gila ni boleh kita bunuh. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala iaitu adalah al-wazarah. Iaitu yang kelima iaitu adalah cicak. Iaitu adalah cicak. Cicak ni biasa menjadi amalan kita jugalah waktu kecil-kecil dulu, malam Jumaat. Lestik cicak. Lestik cicak pada malam Jumaat. Malam lain tak cicak, pada malam Jumaat je kita lestik cicak. Rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada hadis. Rasulullah SAW memberi galakan supaya bunuh cicak. Dulu tak tahu, memang mengaji ni memang tahu. Rupanya ada hadis yang mana Rasulullah SAW memberikan galakan kepada kita ni membunuh cicak. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man qatala al-wazarah,
barang siapa yang membunuh cicak fi awwali darbatin, dengan sekali pukulan, kutibat lahu mi'ata hasanah, dituliskan padanya 100 kebaikan. Sana. Baik, kita bagi laluan berdazan. Baik tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit lagi. Kita bicarakan berkaitan haiwan yang disunatkan dibunuh di dalam agama kita. Tadi kita tengok yang pertama ular, yang kedua iaitu adalah kalajengking, yang ketiga iaitu adalah tikus, yang keempat iaitu adalah anjing yang ada penyakit gila, dan yang kelima iaitu adalah cicak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qatala al-wazarah fi darbatin awwalin, barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, kutibat lahu mi'ata hasanah, dituliskan padanya 100 kebajikan. Wa fi tsaniyah duna lazalik wa fi tsalisah duna zalik. Kali pertama pukul tak mati, kali kedua pukul baru mati, pahala juga tapi kurang daripada 100 kebajikan tadi. Kali kedua tak mati, kali ketiga baru mati, kurang sikit pahala daripada dua. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya cicak ni memang susah nak mati. Orang yang boleh pukul sekali mati ni memang kuatlah berbulan dia. Sampai tara tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunat kepada kita ni bunuh cicak. Sunatlah tuan-tuan. Untuk bunuh cicak. Baik, itu adalah kelima-lima binatang yang disunatkan kepada kita ni untuk bunuh. Tetapi jangan kita salah faham hadis pula. Jangan kita salah faham hadis. Kita dah tahu dah 5 yang dilarang bunuh, 5 yang disunatkan untuk bunuh binatang. Namun di situ tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama-ulama fiqh apabila melihat hadis Nabi SAW, tambahan tadi 5 yang diharuskan bunuh, disunatkan untuk bunuh. Sebab apa dia? Kerana kelima-lima haiwan tadi, ular, kalajengking, tikus, termasuklah cicak tadi. Sebab apa mereka disunat untuk bunuh? Kerana mereka membawa satu sifat. Apa sifat tersebut? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu', iaitu adalah membawa satu sifat disebutkan sebagai fuwaisiq. Pasal kita ni apa dia? Fuwaisiq ni itu adalah bawa sifat fasik. Ingatkan manusia je ada panggil fasik ni. Haiwan pun ada panggil fasik. Fasik ni apa dia? Fasik ni iaitu adalah dia mengganggu ketenteraman manusia. Dia boleh memberikan mudarat kepada manusia. Jadi tak kiralah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana-mana sahaja haiwan yang membawa sifat ini, sekalipun haiwan yang tidak boleh untuk dibunuh, sebagai contoh semut. Semut memang kita tak boleh nak bunuh, tetapi ada kata semut ini membawa sifat fuwaisik, fasik ini dibolehkan kepada kita ni untuk bunuh. Sebab tu saya sebut jangan salah faham hadis. Nanti apa dah? Semut api duk gigit kaki kita, kita duk biar je. Tadi duk mengaji hadis dah. Tak boleh bunuh. Sampai keluar air mata duk tahan dia tuan-tuan. Jangan duk tahan, pergi bunuh tak apa. Sebab apa dah? Kerana dia membawa sifat ataupun ciri-ciri fasik. Ini boleh. Jadi mana-mana saja haiwan yang membawa ciri ini dibolehkan kepada kita ni untuk bunuh. Boleh tuan-tuan. Ini dibincang dalam perbahasan yang panjang berkaitan dengan haiwan-haiwan yang disunatkan bunuh dan juga diharuskan dan juga disunatkan untuk bunuh. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran yang kedua tadi iaitu adalah perintah juga Nabi SAW, selain kita jaga hubungan dengan manusia sesama kita, iaitu jaga juga hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama binatang. Dan kalau kita buka di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi membawa satu hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far. Bagaimana halusnya sifat Nabi SAW terhadap semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuklah binatang ini tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan satu ketika Rasulullah SAW menaiki
seekor unta bersama dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu adalah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni dia masih kanak-kanak lagi. Dia masih budak-budak lagi. Dia yang dia bawa hadis ni. Ya, dia bawa hadis ni. Dia kata satu ketika aku bersama dengan Nabi SAW melewati satu kebun yang dimiliki oleh orang Ansar. Dan ketika mana kami melalui kebun tersebut, kami dapati ada seekor unta yang sedang diikat. Dan unta tersebut dalam keadaan kurus kering, unta tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Ja'far, aku melihat pada unta tersebut zurifat ainahu. Aku melihat pada unta tersebut sedang mengalirkan air mata dia, tengah menangis. Kemudian Rasulullah SAW turun daripada tunggangan dia. Sehinggalah Rasulullah SAW mendekati unta tersebut. Dan apabila Rasulullah SAW mendekati unta tersebut lalu menundukkan kepala dia. Dan kata Abdullah bin Ja'far, aku melihat Rasulullah SAW sedang berbicara dengan unta tersebut. Mengadu, tuan-tuan. Ya, apa yang dia mengadu oleh unta tadi kepada Nabi? Unta tadi dia mengadu kepada Nabi SAW, dia ni kerja lebih masa. Ya, dia kena bawa bebanan yang melebihi daripada kemampuan dia. Bukan itu saja, dia mengadu kepada Nabi SAW adalah kerja lebih masa, kerja berat. Ya, bahkan dia tak diberikan makan. Sehingga kata Abdullah bin Ja'far, aku melihat wajah Rasulullah SAW berubah. Wajah Nabi berubah. Sehinggalah Rasulullah SAW memasuki kampung yang terdekat. Kata Nabi SAW, man rabba hadzal jamal. Siapa pemilik unta ni? Kemudian aku melihat, kata Abdullah bin Ja'far, salah seorang daripada penduduk kampung tersebut, orang Ansar, mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW kepada lelaki tersebut, ala tattaqillah fi hadhil bahimah. Adakah kamu tak bertakwa, tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allazi mallakakallahu iyyaha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan unta tadi permudahkan urusan kerja kamu. Kemudian tahulah lelaki tadi unta yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ya, akhirnya lelaki tadi berjanji kepada Nabi SAW untuk membebaskan unta tersebut, tak ikat dah. Bukan sahaja tak ikat, dia berjanji kepada Nabi SAW untuk memberikan makan setiap hari. Unta tadi pandai dia racun Nabi. Daripada unta tadi, daripada orang biasa dia jadi bos terus, tuan-tuan. Tak payah buat kerja, makan tiap hari. Ini janji sahabat tadi kepada Nabi SAW. Kisah tadi, tuan-tuan, nak cerita halusnya hati Nabi SAW, kasih sayang Nabi ni sampai binatang pun mengadu pada dia. Betul lah Nabi ya. Mengadu pada Nabi SAW. Pun kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, bukan sahaja unta, binatang, tuan-tuan. Bahkan kita baca kisah berkaitan dengan pohon kurma pun datang mengadu kepada Nabi SAW, menangis, teriak. Ya, kisah tu kita sedia maklum. Cuma pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah ini nak menunjukkan bukan sahaja Rasulullah SAW perintahkan kepada kita berlaku ihsan kepada semua makhluk Allah, tetapi Rasulullah jadi role model kepada kita. Rasulullah tunjuk, Rasulullah juga berbelas ihsan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembicaraan hadis kita pada malam ini nak menunjukkan bahawa di dalam hadis ini perintah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ingat, selain kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga juga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Boleh nak cukup setakat tu, sekadar sembang-sembang hadis kita pada malam ini dan juga mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan membaca sedikit hadis Nabi SAW, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup setakat itu pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki kefahaman beragama kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal, menghidupkan dan juga memperjuangkan segala ajaran, perintah dan juga sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi